Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi bagi sesi pembelajaran yang kedua bagi mata pelajaran RPT, Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5 secara maya. Okey, tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini tanpa membuang masa, kita akan teruskan bagi teknologi rumah tangga untuk RBT tahun 5. Okey, pada pembelajaran yang lepas, murid-murid telah diperkenalkan dengan jenis-jenis mata jahitan. Okey, dah kenal mata jahitan, sekarang tiba masanya untuk kita mengenali apakah alatan-alatan yang diperlukan untuk menjahit. Untuk menghasilkan jahitan dan menghasilkan sesuatu hasil jahitan, kita memerlukan peralatan yang sesuai. Okey. Jadi arahan untuk hari ini, pertamanya apa yang perlu dilakukan adalah tonton video penerangan. Dekat bawah ni ada cikgu sediakan video penerangan. Kemudian salin nota 12 jenis mata jahitan dalam buku nota RBT yang telah awak gunakan untuk salin jenis-jenis mata jahitan. Yang pastikan awak tulis tajuk dia, alatan jahitan dan juga fungsi. Pertama, setiap alatan tu awak mesti tuliskan nama dia, gambar dia. Gambar ni terpulang, cikgu benarkan untuk awak lukis ataupun awak nak photostate ke. Yang ketiga, fungsi alatan jahitan. Okey, langkah yang ketiga adalah awak isikan kehadiran dan muat naik gambar nota yang telah disalin. Okey, bila awak dah salin, tak perlu hantar dekat dalam WhatsApp, kerana nanti bila hantar WhatsApp banyak kan, nak kita tengok, cikgu nak semak. Okey, awak hanya muat naik nota, gambar nota yang awak dah salin tu dekat dalam Google Form. Nanti cikgu akan tunjukkan. Okay. Kemudian dan akhir sekali awak perlu jawab kuis. Bila awak dah jawab kuis, maka selesailah awak punya sesi pembelajaran RBT awak. Okey, baik. Okey, kita teruskan. Ni video yang saya katakan tadi. Kalau untuk makluman apa yang ada dalam video ni, saya akan tunjukkan juga. Dekat ni nota dia semua ada dekat saya. Kalau awak tak boleh nak akses video, susah nak akses video, awak boleh tengok nota yang ada kat dalam ni. Okey, mari kita kenali jenis-jenis alatan jahitan. Okey, yang pertamanya, macam awak boleh tengok, ini adalah pembaris. Apakah fungsi pembaris? Fungsi pembaris sama je sebenarnya. Fungsi pembaris mengukur dan menenda, tapi pembaris yang khas untuk jahitan ni, dia mengukur, menenda pola dan sebagainya. Bila kita sebagai tukang jahit, lagi-lagi kalau nak jadi, awak ada cita-cita nak jadi fashion designer yang profesional kan, ataupun tukang jahit profesional, maka perlulah gunakan pembaris jahitan ni. Okey. Yang kedua adalah pita ukur. Biasa kalau orang nampak pita ukur ni, tahu nak ukur lilit pinggang kan, nak tahu aku ni gemuk ke, kurus ke kan. Nak tahu kalau dah exercise tu makin turun tak perut ni, makin kempis ke makin naik ke kan. Okey, tambah ke ukur lilit dia. Ni sebenarnya adalah pita ukur fabrik. Untuk awak nak ukur fabrik dan mengambil ukuran badan. Memang mana betul lah tu kalau awak nak ukur awak punya perut kan. Macam saya, kalau saya ukur perut cukup lagi. Okey, kemudian ni kita kenal kertas karbon. Gunakan untuk memindahkan tanda pola dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda suri. Apa roda suri? Nanti kita akan kenal apa itu roda suri. Okey, seterusnya adalah jarum peniti. Okey, ni ada jarum peniti. Kegunaan dia adalah untuk menyemat pola pada fabrik, ataupun meletakkan dua atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Contoh, kalau awak dah lukiskan gambar pola, pola ni maksudnya macam corak ke, bentuk ke,
Jadi macam mana nak bagi bentuk tu melekat dekat kain? Takkan awak nak gam kan? Nanti nak tanggal susah. Jadi kita gunakan jarum, kita sematkan dia supaya dia kekal pada kedudukan. Ataupun kalau dua keping kain, kita letakkan jarum, cucuk dulu jarum supaya kain tu tak bergerak, mudahlah untuk kita jahit. Itu tujuan dia. Okey, kemudian ni dia. Saya nak tunjuk kat awak ni. Roda suri. Memindahkan tanda pola ke fabric. Tadi kita gunakan kertas karbon kan, untuk memindahkan tanda pola. Maksudnya bahagian bawah sekali adalah kain. Kemudian awak letakkan kertas karbon tukang jahit tu. Atas kertas karbon tu kita letakkan tanda pola. Contohnya awak nak lukiskan bentuk segitiga kan, atas kertas tu awak lukis segitiga, awak letakkan atas kertas karbon tu. Dah semat pakai jarum peniti, awak ikut pakai roda surih tu bentuk segitiga. Maka bila awak angkat nanti atas kain tu akan adalah bentuk yang awak gunakan ataupun yang awak tekap tadi tu. Dapatlah awak nak potong ke, awak nak guna untuk jahit ke, nak buat sulaman ke, ada tanda dekat situ. Kenapa kena guna kertas karbon kan? Kenapa tak guna benda lain? Kenapa kena mesti kertas karbon tukar jahit? Kertas karbon jangan salah. Kadang kalau kertas karbon untuk biasa kalau ada orang tu dia resit belakang tu kertas karbon, tu tak sesuai untuk jahitan. Dia kena tukang jahit punya kertas karbon khas. Sebab apa? Kertas karbon tukang jahit ni bila awak basuh nanti dia boleh hilang. Kita tak nak lah nanti ada tanda-tanda kan bila kita baju dah siap. Contohlah awak beli baju, awak pergi tempah baju Melayu, dah siap baju Melayu awak, ada kesan-kesan tanda, siapa nak pakai? Malu kan nampak kat orang kan. Jadi sebab tu kita kena pakai yang khas untuk jahitan. Okey. Kemudian kapur tukang jahit, membuat tanda pada fabric. Kalau awak nak ukur lah, katalah saya nak panjang seluar ni, awak nak buat seluar kan, nak buat seluar, panjang seluar ni awak buat nak 20 cm contohnya kan. Awak ukur 20 cm, macam mana nak tanda kan? Nak tahu. Takkan nak letak baris lepas tu nak gunting. Nanti tak lurus, tak sama panjang. Jadi gunakan kapur tukang jahit ni. Kapur ni tujuan dia untuk buat tanda. Kapur ni juga merupakan bahan yang mudah awak padam buang. Bukannya pakai padam, awak basuh, kena basuh air, nanti dia akan hilang. Okey. Ni itu adalah kapur tukang jahit. Seterusnya gunting fabric dan juga gunting kertas. Ada beza dua ni, gunting fabric dan gunting kertas ni. Kerana gunting fabric ni kalau awak boleh tengok, awak boleh tengok daripada bentuk dia, pemegang dia, memang berbeza berbanding dengan gunting kertas. Kalau awak tengok bahagian bawah dia selari sama. Kalau gunting kertas dia tak sama. Okey. Kenapa? Sebab bila kita nak potong, kita akan letakkan gunting tu di atas kain. Lepas tu baru kita potong. Okey. Dan gunting fabric ni biasanya lebih tajam. Walaupun ada yang kata, cikgu, saya pakai gunting kertas pun boleh gunting kain. Betul. Awak tak salah. Tetapi kurang sesuai kerana gunting kertas ni dia punya kekuatan dia tak sama macam gunting fabric. Okey, seterusnya adalah jarum jahit tangan. Apa itu jarum jahit tangan? Adalah untuk menjahit fabric ataupun kain lah. Ni siapa biasanya kebanyakan rumah ada nak jahit seluar koyak lah, apalah kan, nak jahit lencana lah. Inilah dia jarum jahit tangan. Okey, kemudian mesin jahit mini menjahit fabric. Sama juga tujuan dia untuk menjahit fabric, tetapi dia menggunakan elektrik. Ni cepat sikit lah kerja kan. Okey, kemudian mesin jahit tangan menjahit fabric digunakan secara manual. Kalau tadi pun tangan pun manual juga, tetapi ni ada gabungan mechanical, maksudnya mesin digabungkan dengan menggunakan tangan. Okey. Dan akhir sekali, peretas jahitan. Apa itu peretas jahitan? Digunakan untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Meretas tahu meretas. Contohnya awak dah jahit
kan. Dah jahit tu, salah sengit pula jahit kan. Apa nak buat, macam mana nak buka, nak potong pakai pisau ke? Mesti awak terfikir potong pakai pisau ke, tak pun gunting je lah kan. Sebenarnya lebih sesuai gunakan pertas jahitan ni, sebab pertas jahitan tu awak letak, awak letak dekat benang jahit tu, awak tolak je, dia akan potong, putus. Sebab tu dia kecil dan halus, untuk memotong apa ni, mata jahitan tu lah, ataupun benang tadi yang mencantumkan. Okey, ni saya katakan tadi untuk rekod kehadiran, untuk rekod kehadiran dan menghantar kerja. Okey, ni pula kuis. Kuis ni mungkin awak dah buat sebelum ni, awak dah tahu. Jadi langkah ketiga tadi adalah rekod kehadiran dan kerja. Macam mana awak dah salin semua ni, nota ni, selalu awak ada yang hantar gambar kat saya kan, hantar gambar melalui WhatsApp. Sebenarnya saya tak ada masalah, cuma lebih kepada untuk memudahkan rekod dan juga untuk mengelakkan daripada maklumat-maklumat yang sepatutnya awak dapat dekat dalam grup awak, dalam grup kelas, bertindih kan. Jadi saya pun takut terlepas pandang. Jadi bila dah buat macam ni, awak masuk kan, senang saya nak semak. Okey, awak klik saja pada rekod kehadiran dan hantar kerja tu, dan dia akan bawa awak kepada link dia, RBT tahun 5 rekod kehadiran dan kerja rumah. Okey, jadi isikan nama, contoh Abu bin Ali. Okey, selesai tu nama, masukkan kelas, kita ambil contoh 5 teratai, tarikh hari ni, terus saya tekan send. Sesi yang kedua, kalau siapa yang ada mungkin terlepas sesi pertama tak buat lagi, tapi saya harap semua dapat buat lah, sebab ada beberapa orang lagi yang belum buat. Jadi kalau awak dah buat sesi pertama, nak hantar hasil kerja, boleh gunakan link ni, ataupun sesi yang kedua. Okey, kita cerita sesi yang kedua ni, awak pilih sesi yang kedua, kemudian tekan mana nak tekan, mana nak butang nak letak gambar ni cikgu. Okey, awak klik kat sini. Ni dia tulis sila muat naik gambar hasil kerja. Klik pada butang add file ni. Klik pada butang add file ni. Jadi bila apa akan berlaku bila klik file ni? Dia akan bawa awak ke sini. Okey, upload. Maksudnya awak kena ambil gambar siap-siap lah. Ataupun kalau awak gunakan telefon lebih mudah. Awak select file. Awak boleh pilih image mana yang awak nak. Sama ada awak nak buat carian. Awak nak buat carian dekat sini, ataupun awak nak ambil gambar direct. Awak tekan kamera, dia akan ambil lah gambar apa yang nota awak. Awak ambil gambar nota dan terus pastikan dah ambil gambar tu nanti. Awak tekan done. Dia akan pergi upload lah. Terus upload. Awak dah ada senarai, nanti dia akan keluar senarai. Senarai contoh gambar kat sini. Kemudian tekan butang upload. Jangan lupa upload. Dia akan upload lah. Selesai saja upload, awak tekan butang submit. Dan kerja rumah awak akan terus dihantar melalui sistem kepada saya. Selesai satu bab, dah hantar rekod kehadiran dan juga kerja sekolah. Okey. Kemudian jawab kuis. Ni jangan lupa jawab kuis. Ni adalah sebagai latihan pengukuhan untuk awak. Saya nak tahu awak dapat tak mencapai apa yang awak belajar. Okey, Abu bin Ali tadi kan. Okey, kelas 5 teratai. Okay, next. Okay, kat sini pun saya sertakan lagi video tadi untuk kalau kata awak nak rujuk, tak perlu awak patah balik kan. Okay, jawab semua soalan dan akhir sekali submit. Jadi selesai saya submit, maka selesailah sudah sesi pembelajaran RBT sesi yang kedua untuk murid tahun 5 SK Serik Kelana. Maka selesailah sudah
pembelajaran secara atas talian, dan konten seterusnya akan cikgu muat naik dan kemas kini 2 minggu akan datang. Maksudnya awak ada masa 2 minggu, tetapi lebih baik kalau dapat siapkan awal sebab RBT dia selang-seli dengan PSV kan. Kalau awak perasan dengan sini selang-seli. Jadi saya harap kalau boleh secepat mungkin dapat awak siapkan supaya mudah untuk saya mak. Okey, sekian, semoga bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya bagi subjek reka bentuk dan teknologi tahun 5. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.